Masuk ikut bagi lupa. Sudah main kampung. Sudah online lah ya. Sudah. Panjang sedikit tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mengasihi puisi majlis, Tuan kuasa yang dirahmati Allah, ayahanda sidang adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama selamanya kita syukur dapat menyambung semula pengajian 2 kali sebulan kita. Seorang nak berapa sihat sebab 3 hari tu sukan. Bila sukan tu nyata kaung-kaung. Ya, seorang kedak rock tu. Jadi tajuk malam tu bab 33. Masih lagi dalam bab talbisul iblis atas orang awam. Tajuk itu berkenaan dengan berburuk sangka pada ulama. Secara umumnya kita akan bincang tentang kita ada orang-orang yang alim di negeri, di negara kita. Dan kita ada juga orang-orang yang alim ataupun buat-buat alim di luar negara. Yang sebahagian kita ketahui dan sebahagian besar juga kita si tahu. Jadi benda tu akan dibincangkan dan disebut oleh Ibnu Jauzi dalam 500 lebih Hijri dulu. Macam ni orang Arab zamannya terlebih percaya dengan ulama luar berbanding dengan ulama sidang pun. Yang akhirnya orang-orang awam akan look down, memandang rendah kepada kemampuan ulama-ulama kita sendiri dan terlalu percaya kepada ulama-ulama luar, yang mana kita tahu sedikit sebanyak ulama luar negara, tidak semua, sedikit sebanyak ngembak ajaran-ajaran yang sesat. Kalau kita anggap ajaran sesat macam Milad Ibrahim atau Milad Abraham, Indonesia, Hadi Minallah, Indonesia. Nah, tarekat-tarekat yang batil, Indonesia. Ada sebahagian daripada banyaklah tempat-tempat di luar negara. Yang daripada luar, kita tu dengan erti kata lain mudah nak percaya. Bila orang ustaz-ustaz lokal ataupun ulama-ulama lokal madah, sama ada di Sarawak ataupun dalam Malaysia madah, kita percaya. Tapi bila orang luar madah, kita percaya. Yang dibincang oleh talbis. Yang saya bila membaca ketika murajaah saya ulang kaji sebelum saya ngajar, saya terfikir seolah-olah Ibnu Jauzi itu yang hidup zaman kita. Seolah-olah yang hidup zaman kita sebab ceritanya kena atas masyarakat kita. Okay, sebagai mukadimah sebelum kita teruskan pembacaan dalam bab ke-33. Berkata Imamul Jauzi, wa min talbifihi alaihim qadhuhum fil ulama bitanawulil mubahati wa dhalika min aqbahil jahli wa akthari mailihim ilal ghuraba fahum yu'athiruna al-ghariba ala ahli baladihim mimman qad kharabahu khabaru amrahu wa arafu aqidatahu fayamiluna ilal gharibi wa la'allahu minal batiniyah wa innama yanbaghi taslimun nufus ila man khabirat ma'rifatuhu qala Allahu azza wa jal fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ومن الله سبحانه في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى خلقه بأنهم يعرفون حاله فقال عز وجل
laqad mannallahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim wa qala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang bermaksud, dengar tuan-tuan, di antara muslihat terhadap orang-orang awam, mereka mencela dan mencaci para ulama dengan mengatakan para ulama itu melakukan perkara-perkara yang harus. Bila saya katakan mencaci dan mencela tu kena faham. Orang kita tu kena clear benda tu. Kadang-kadang bila orang kritik bukan mencaci, kritik bukan mencaci. Mencela ataupun orang komen hadisnya ulama tu ulama madah, oh hadis tu diceritanya. Tapi bila orang cek balik, oh hadis tu dhaif. Bukan mencela, itu mengkritik. Kena faham. Jangan kita ingat bila orang kritik ulama terdahulu, contoh kita mana dalam Sunan At-Tirmizi, hadis tu dhaif. Kau tak pandai-pandai mana dhaif. Ya bukan cela, ya kritik. Mau nak tahu lebih lanjut, kalau kita buat topik ataupun kalau kita ada slot hadis dalam kitab pun mingguan, boleh tanya dengan ustaz ya. Bukan bermaksud bila semua dalam Sunan At-Tirmizi bermaksud sahih. No. Sama juga dalam Adabul Mufrad oleh Bukhari, bukan bermaksud semua sahih. No. Berbeza dengan bila sahih Bukhari, sahih Muslim, ya sahih. Bila Sunan At-Tirmizi belum tentu. Okey, ya sikit info lah. Jadi jangan tersilap faham bila nyamadah mencela dan mencaci. Okey. Ini kejahilan yang paling nyata, kata Ibn Jauzi. Bila mencela dan mencaci para ulama. Mereka lebih tertarik kepada orang-orang asing. Kerana mereka lebih mementingkan orang-orang asing daripada orang yang berilmu, yang terdiri daripada penduduknya di daerahnya sendiri, yang mengerti permasalahan dan akidah mereka. Mereka lebih cenderung kepada orang-orang asing di luar daerah mereka. Boleh jadi orang yang asing itu adalah daripada golongan batiniyah. Siapa batiniyah? Batin itu orang yang sesat. Di antara ajaran batin. Bila nanya kita, saya pernah ditanya oleh orang awam, Ustaz, apa makna Allah? Saya makna Allah Tuhan. Bukan. Alif, lain maksudnya. Lam, lain maksudnya. Lam, lain maksudnya. Ya, batiniyah, antaranya. Hati-hati. Makrifatlah hakikat, hati-hati. Benda yang kita tu bila dengar pelik sikit, okey. Sedangkan, bila orang ngembak, terima terus. Itulah kata tadi. Bila orang luar ngembak, kita cek-cek, batiniyah. Hati-hati. Okay. Walhal urusan itu harus diserahkan kepada orang yang lebih tahu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian jikalau menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta mereka, serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka itu benar-benar mengetahui keadaan baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan di antara mereka seorang rasul daripada golongan mereka sendiri. Mereka mengenalinya, yakni Muhammad, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Okey, ya cerita daripada Ibnul Jauzi. Kita lihat syarah dan tahqiq penjelasannya. Okey. Jadi sebahagian orang-orang awam terpedaya dengan belitan iblis bila mana mereka senang-senang untuk menghukum dan sengaja mencari-cari kesalahan ulama. Kadang-kadang sibuk kata ulama lah. Ustaz kah, imam kah, sikit je mistake habis terus. Nah, sedangkan ulama kah, ustaz kah, mufti kah, manusia. Kullu mudu Adam khata'un
Wa khairul khata'in at-tawwabu. Setiap manusia berbuat dosa. Kecuali Rasulullah yang tidak buat dosa. Dan sebaik-baik berbuat dosa, kata Rasulullah, adalah orang yang bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manusia selain Rasulullah boleh escape, terlepas daripada dosa. Cuma bezanya para ulama, orang-orang yang ada ilmu, bila yang berbuat dosanya bertaubat. Sebagaimana kata Nabi tadi, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in. Sebaik-baik orang bertaubat adalah mohon ampun pada Allah. Berbeza. Ada sikit lagi ada tulisan daripada Dr. Aizam Mas'ud. Kelak saya share buku ya, buku yang bagus. Ada sikit kefahaman yang saya rasa bahaya dalam masyarakat kita. Kefahaman akidah. Ia berfikir macam tu. Olah je dosa, siahal Allah Maha Pengampun. Tu banyak menyerap dalam pemikiran akidah masyarakat kita. Siahal Ustaz, Allahu Ghafurur Rahim. Olah je dosa, kelak tak ampun. Minggu depan kami nak pergi umrah, Ustaz kelak minta ampun depan Kaabah. Buku yang saya baru dapat hadiah dari kawan ya. Jadi bila saya baca, cak buku tu. Sebab kita sering mendapat kefahaman yang dalam masyarakat tu, olah je dosa, kelak Allah ampunkan. Seolah-olah dengan sifat Allah Maha Pengampun menyebabkannya sewenang-wenangnya untuk berbuat dosa. Macam kita bah. Sial, pola aja kelak bapak kelak minta maaf bapak. Nah, curi je kelak minta halalkan. Sama je konsepnya. Apa rasa kita tuan-tuan bila anak kita mula hal, kasa nya tahu bapaknya kan sial, okey, gig biak. Tu satu benda yang bila saya membaca buku yang menarik tuan-tuan. Sebab puas saya mikir macam ni saya nak nerang masyarakat tentang rasa macam tu. Yang berbeza dengan ulama. Ulama kalau berbuat dosa tengah malam hari. Macam ni. Tangisan sikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi orang-orang alim manusia turut berbuat dosa. Ya. Jadi iblis tu tuan-tuan sentiasa effortnya, usahanya untuk padah dengan masyarakat supaya berburuk sangka pada ulama. Salah sikit kata orang, kerana nila setitik hancur susu sebalangan. Kadang-kadang ulama yang berbuat silap satu perkara, kita terus tolak semua benda padanya. Ya, kesilapan kita. Ia disebut sebagai against ta'asub. Ta'asub tu ulama yang berbuat salah pun terima juga, pun ia salah juga. Yang dua benda. Pertama, kalau ulama yang betul, selagitnya betul, ambil. Bila partnya salah, part dia aja tolak. Lepas dia, okey, baik. Tu sikit je salahnya, terus salah terus. Ataupun sikit lagi, ulama tu yang berbuat salah, tetapi kerana kita ta'asub, kerana kita suka, kita polah-polah si nampak. Bila sama geng mula hal, siahal geng kita tu, nampak si nampak. Bila ulama yang bukan aliran kita mula hal, jaga. Serang habis-habisan. Itu bukan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala ajar dalam agama kita. Nah, macam mana kita dengan anak kita nak? Sekali yang salah, adakah yang akan berbuat salah lagi? Adakah boleh untuk kita maafkan? Okey. Bila ulama kita pergi ke pasar, lalu depan kedai 4D je, bukannya pergi masuk ke dalamnya, lalu aja. Berhenti kejap, nak telefon. Kita lalu sia dalam masa yang sama. Ya Rabbi, Ustaz, apa hal depan kedai 4D ya? Ustaz tak berhenti macam mesej, kebetulannya si sedar lalu kedai 4D ya. Aduh, dia ambil orang gambar. Udah. Habis cerita nak. Ini tak usah terkejut. Bila masa aku lalu kedai 4D. Nya pun si sedarnya lalu kedai 4D, tuan-tuan kita. Masyarakat kita. Dan sama aja orang-orang awam
atau ustaz dan para asatizah. Nya ada seorang manusia. Nya pergi ke pasar. Nya membeli barang keperluan hariannya. Nak, ceramah pun nak, ustaz. Tapi kadang-kadang bersukan, kan macam tu bersukan, berikut. Tarik tali, fikir berjubah tarik tali. Baru tu 4 kali 100 berikut mau 1. Sikan berjubah. Ustaz je. Makin slow lah, setengah lutut berikut. Pelik ustaz kita. Seolah-olah ustaz tu duduknya di masjid saja. Si boleh keluar. Sedangkan Rasulullah pun berjalan di pasar. Nabi pun berjalan di pasar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Okey, ya poin pertama. Poin yang kedua adalah ada sesetengah orang awam terpedaya dengan bisikan iblis bila setidaknya prioritas mengutamakan ulama-ulama asing berbanding ulama-ulama lokal. Bila orang luar datang, ulama luar datang, pandai tutur Arab sikit, kita rasa wow. Sedangkan kalau kita lihat ilmu di kalangan para asatizah kita, alim ulama di Sarawak kita pun not bad. Lebih lagi. Lebih lagi. Kadang-kadang ulama kita lokal kadang-kadang McDonald aja. Di McDonald kita ajak orang kita situ. Sedangkan yang lebih faham wakil kita situ adalah orang kita. Saya ambil contoh. Saya pernah 2 kali lah pergi duduk di masjid dengar ceramah orang. Orang luar ceramah. Di negara jiran kita lah. 2 benda saya dengar. Saya terkejut. Pertama, bila yang membahas tentang fatwa kalimah Allah. Sedangkan di Sarawak, kita sedang mengeluarkan fatwa tentang kalimah Allah. Sebab pertama, kita tu di Sarawak sikit satu. Yang kedua, orang-orang Kristian di Sarawak menggunakan kalimah Allah lebih awal berbanding kita. Ya perbahasannya. Jadi, nyamadah haram. Ini tak saya terkejut. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, cerita tentang korban. Kalau tuan-tuan buka kitab fiqh, memang diharamkan memberi daging korban dengan orang bukan Islam. Di Sarawak ada dalam kes-kes terpencil. Macam kamu di Kapit nun, kami pernah mula survey untuk kami pun degree lolok di kampung Beletih Kapit ya. Setiap rumah ada saudara kita. Dan ada keluarga yang bukan Islam duduk serumah. Jadi kes-kes macam tu sikan bak daging ke rumah. Mak yang bukan Islam nak, mak indai, dek nak uleng empak tau dek. Dek ukai orang bukai. Tu bana bukan orang lain katanya lah. Apa rasa? Bila mak jawab, nyamai gek ngempak babi dah. Apa rasa kita tuan-tuan? Jadi kes macam tu lain. Sama ya cerita yang ketiga. Saya terdengar juga seorang ustaz madah. Telefon yang ada apps Al-Quran si boleh buat dalam jamban. Saya nampak dahi. Astaghfirullah. Apa nama cerita tu? Jadi faham tak kita? Isu-isu yang kita dah clear di Sarawak. Ataupun di Malaysia contohnya. Isu yang clear. Datang orang luar. Sik tahu ujung pangkal. Manti. Bukanlah bermaksud kita tidak boleh meraihkan ulama-ulama luar. Bukan bermaksud macam ya. Tapi janganlah sampai kita meminggirkan ulama-ulama berdekatan dalam Malaysia tu yang hebat-hebat. Di Malaysia, di Sarawak, di Malaysia tu banyak ulama yang Masya Allah. Bidang hadisnya, bidang tafsirnya, bidang akidahnya, Masya Allah. Banyak di buku tuan-tuan. Macam kita cari buku-buku akidah, Dr. Basri, Profesor
Dr. Basri daripada Uniza, buku lebih 30 buku akidah. Nah, bidang hadis. Ya Allah, orang kita tuliskan itu, Masya Allah. Tinggal mau, tak mau, pergi baca. Kita dengar tulisan buku ditulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Mengambur buku ni, tuan-tuan. Tinggal kita tu mau pergi beli. Nah, yang penuh syarat dengan ilmu. Datuk Dr. Zul, kalau nya live, nya ceramah, nya wajib kembak buku untuk promote orang supaya beli. Bukan beli dengannya, supaya kita tu rajin baca. Kena rajin baca, tuan-tuan. Kata Ibnu Mubarak, masalah orang berilmu tu adalah apabila nya tu pandang orang, kau je belajar, aku sebelum aku dah banyak belajar. Ia masalah besar. Okay. Kadang-kadang ulama-ulama luar, tuan-tuan, yang kita si kenal, kita si tahu siapa sidaknya. Kadang-kadang sebahagian sidaknya, yang di luar, di sebahagian negara dikatakan sesat, tiba-tiba sampai negara kita sanjung. Dah. Pelik juga. Contohnya, kefahaman tentang memuja kubur. Yang kita tahu dalam pegangan ahli sunnah, haram. Memuja kubur tu. Keliling kubur, semayang di kubur. Nah, jelas. Tapi kerana nyatik orang katakan ulama, kita pun terikut-ikut. Suatu masa kelak, kalau benda tu tidak dibendung, kerana kita terlalu percaya dengan orang luar, si mustahil satu masa kita nangga, kubur-kubur di Kuching tu, akan dipola besar-besar. Dipola bangunan, dipola kubah, diingkah serban atas ya. Melampau-lampau. Akan berlaku kalau tidak dikawal. Kadang-kadang ulama-ulama luar, bukan ulama sebenar. Saya nafikan ulama yang terkenal seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, yang semua orang maklum. Nah, kadang-kadang ada sebahagian kecil yang hanya berlakon untuk dapat kemasyhuran dan duit. Kita tahu nah, sekali dia turun berapa. Kadang-kadang kesian dengan masjid-masjid tau. Berkolek duit bayar sampai 10,000. Saya tanya, apa oleh kita? Saya dah ada ngiling pala. Saya dah oleh apa Ustaz? Kita ngabis 10,000, 20,000 ya. Sekurang-kurang ada manfaat kita dapat. Tapi kita just hadir. Paling saya risaulah. Siapa Ustaz? Yang penting berkat. Bukan salah berkat tentu, tapi fikir sejenak. Keberkatan satu perkara, kedua adalah ilmu. Kadang-kadang ada sebahagian para alim ulama kita di Malaysia yang ilmu sidaknya, ya Allah, sebahagiannya belajar di luar negara, tahu tak pointer sidak berapa? Ada sebahagian ulama kita di Malaysia tu belajar di luar negara, pointer sidaknya 3.98. Hampir 4 flat. Sehingga kan lecturer sidak yang nak ambil TC sidaknya untuk dipublish, si mau. Orang kita, orang lokal, orang Malaysia. Tahu tak 0.02 dia dipotong sebab apa? Sada titit, ya aja. Ada lagi ulama kita di Malaysia tu juga hantar tesis PhD-nya tanpa pembetulan. Orang Malaysia juga. Jadi banyak, tuan-tuan. Bekas lecturer saya dulu dah meninggal lah, almarhum. Semoga Allah ampunkannya. Profesor Dr. Fatah Harun. Ya Allah. Buku akidah yang tuan-tuan, Masya Allah. Dia pernah dapat anugerah pelajar emas di Universiti Al-Azhar. Hebat. Ulama kita si kenal. Nah, jadi talbis iblis terhadap orang awam yang lain adalah memandang serong kepada pandangan ulama. Mereka ada sebahagian orang awam mengatakan pandangan ulama itu semuanya ketinggalan zaman. Bahkan ada yang di kalangan sidak tu melawan fatwa dan pandangan ulama tersebut. Yang paling kita risaukan
apabila mereka mementingkan logik akal semata-mata. Kadang-kadang setidaknya itu terperangkap dengan logik akal. Sama dengan kita, agama tu bukannya agama yang logik akal. Dan agama Islam bukanlah agama yang membodohkan akal. Bukan. Dan ada sebahagian orang awam, kadang-kadang bila kita datangkan dengan hujah, sebab Islam tu agama yang tertegak dengan hujah dan dalil. Mun ada Quran, ada hadis, apa yang tinggal pada Islam? Ada orang-orang awam yang bila kita datang dengan dalil, dia rasa leju, rasa muak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan di antara keburukan orang-orang yang melakukan syirik, apabila disebut nama Allah semata-mata di dalam doa dan sebagainya, segan serta liarlah hati mereka yang tidak beriman pada hari akhirat. Dan apabila disebut nama-nama yang mereka sembah dan puja yang lain dari Allah, mereka dengan serta-merta riang dan gembira. Jadi nak madah logik akal sebahagian mereka dengan mudah sebenarnya boleh dikeliru dengan bisikan syaitan. Syaitan coba berusaha daripada dolok sampai kini itu memesongkan pemikiran manusia dengan meletakkan logik akal sebagai keutamaan dan menolak atau mengenepikan syariat dan perintah daripada agama. Contoh. Dolok mari, kata sebahagian orang-orang liberal tu. Dolok mari zaman Arab, memang dia kena maki tudung. Sini kan selalu ribut pasir. Memang maki tudung. Kita di Malaysia tu ni ada ribut pasir. Dah jam panas. Tu kan kurniaan Allah, bukalah tudung, tunjuk orang. Enggak. Logik akal lah. Logik akal. Nah. Dan prinsip keadilan dan prinsip kesamarataan sering disalah anggap. Agama tidak melihat kepada kesamarataan, tetapi Islam melihat kepada keadilan. Adil, tuan-tuan, bukanlah bermaksud sama rata. Bukan. Contoh, anak kita 5 orang, 5 laki. Jam 1, jam 4, jam 5, dekatan 5, dah kerja. Mbak pergi beli baju raya. Adakah semua anak-anak kita nak beli semua sama saiz? Sama rata anak? Sama saiz semua? Si samalah. Mestilah ikut tubuhnya macam ni. Dalam buku tu, Dr. Merik Sigit komen. Katanya, bila ada seorang wanita yang ada PhD dalam bidang ekonomi. Nah, orang pandai lah. Orang pandai, tuan-tuan, nanya-nanya. Kena orang perempuan tu susah gila. Nutup aurat nak. Jangan kita di belakang nun. Tutup di batas yang boleh nampak ketika sembahyang apa? Perempuan. Muka dengan apa yang boleh nampak ketika sembahyang perempuan? Si kasih tahu tangan dengan muka, ya aja. Jadi orang laki lagi mudah lah nak. Nah, okey. Jadi kata soalan perempuan dia seolah-olah Islam tu nyasi adil pada wanita compare dengan laki. Maka doktor bagi contoh. Okey. Berapa jauh jarak antara bumi dan matahari? Okey. Jadi pakar ekonomi tadi siapa jawab? Okey. Jadi bayangkan kata Dr. Zahudin, kalau bumi dengan matahari dekat sikit je. Didekatkan sikit. Mungkin dalam 50 meter, didekatkan sikit. Apa akan jadi? Pasti akan berlaku masalah kepada alam.
Eh? Jadi apa yang saya nak sampaikan, yang lebih mengetahui tentang keadilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu kita berbanding kita sendiri. Nah, Allah lebih tahu. Kadang-kadang kita tu nak bulu mansur tu, ada sebahagian orang dicukur nak puan. Sedangkan bulu mansur ada sebab bulu mansur tu. So bayang kita yang sada bulu mansur tu berpeluh. Mun berpeluh sini tumpunya air turun tu. Sini numpuk ke mata terus. Sebab bila Allah jadikan bulu mansur, Allah lebih tahu. Nah, jadi benda macam tu, macam saya pun tu, saya tu berkulit putih tuan-tuan, sebab mak saya Cina. Bila kulit putih selalu dia nak orang. Jadi saya dulu suka nak berjemur. Kena saya perlu ngubah ciptaan Allah, saya nak hitam sikit. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Okey. Jadi dalam kes tu tuan-tuan, nak madahkan kita bahawasanya Allah tu lebih mengetahui dan berkuasa kepada kita tu. Kena Allah jadikan lelaki tu lebih mudah, perempuan lebih sekian. Ada sebab yang hanya Allah yang tahu. Jadi kita tu, semua kita tu dalam arahan-arahan Allah, sebagaimana kita sebut dalam doa iftitah nak, aku sembahyang, aku hidup, aku mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita dengar yang selalu diulang-ulang, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Sabit contoh lain. Bab 1. Yang haram bab 1. Kalau kita fikir dari sudut logik akal, kita akan mengatakan why Allah haramkan bab 1 tu. Sedangkan dari sudut perubatan, nya the best. Mungkin kita nanggar rancangan panggang dalam channel 550 502. Bab panggang. Ni ada daging lain dipanggangnya. Daging bab ya. Saya dah lah. Bila kita buka nak, nyam ada tak? Kulitnya crispy lagi lah. Mau ditaknya ada crunchy lah. Ya Allah. Nah, yang sadar pada daging lembu. Sadar pada daging kambing yang ada. Tapi daging bab 1 je ada. Okay. Bab perubatan dan ada menang. Bab makanan pun ada menang. Bila nak uji hal bakteria kah, ubat kah apa, pergi ke bab 1 juga. Banyak babnya menang. Kena Allah haramkannya. Tahu tak? Mau logik akal kita madah. Pelik juga nak. Jadi sebenarnya sikit yang saya nak madah, sikit je. Allah nak nangga kita tu taat atau si. Aja. Taat si. Si semua perkara yang kita perlu tanya. Why? Why? Okay. Jadi elakkan daripada kesangsian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang sahih, yang jelas, dalil yang qat'i daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama yang kita selalu sebutlah, bila sebut keadilan tu adalah bukan bermaksud sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lelaki bolehlah memikul beras 50 kilo. Perempuan mungkin dapat mengikut beras 100 gram. Sama. Nah, anak lelaki mungkin dapat kerja keras. Anak perempuan dapat. Ia dikatakan adil. Nah, bukan bermaksud bila semua anak lelaki, kalau tiba-tiba ada seorang anak perempuan, kita beli mainan, semua sama semua. Itu tidak adil namanya. Nah, okey. Sama juga bila kita melihat anak-anak kecil nak. Anak umur 14 bulan, sama dengan anak umur 14 tahun. Anak umur 14 bulan, pasti bilanya mengarir barang kat lantai, yang makan, kita marah. Kena miak tu si erti-erti, dah tahu benda yang bukan makanan, jangan dimakan, kita. Dah miak 14 bulan, nyasi faham tuan-tuan. Tapi mau miak 14 tahun, mula macam miak juga, akalnya waras, something wrong.
Jadi lihat tuan-tuan. Maka tidak adil untuk kita marah dengan miak umur 14 bulan. Compare dengan yang miak yang tuan-tuan nak, miak kecil bah. Ini bukan yang ngerti je kita. Okay? Okay. Dari sudut Islam, kita harus memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bijaksana dalam mengatur urusan dunia. Apa yang memudaratkan manusia secara tersurat dan tersirat. Kadang-kadang kita tahu secara jelas why Allah haramkan benda tu. Kenapa Allah halalkan benda tu. Sebagaimana dalam khutbah yang lepas disebut ada halal dan haram dalam makanan. Kadang-kadang kita merasakan why Allah haramkan sesuatu yang enak, yang sedap. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang bukan Islam, masuk Islam, tanya kita sidaknya. The best meat in the world macam mana? Kemana bab satu ya. Yang panggil macam mana? Tapi jangan kita coba. Tapi kena Allah haramkan. Akal kita tu siapa dipakai dalam perkara macam ni. Contoh dalam bab zakat. 2.5% zakat nak compare dengan 3%. Kena zakat 3%. Sebab itulah saya selalu mengulang-ulang. Agama itu tidak dapat dinilai dengan akal kita. Agama tu kena ikut pada dalilnya. Yang baik itu dalam agama, saya ulang. Yang baik dalam agama hendaklah menurut syariat. Bukan menurut akal. Nah, perkara yang baik tidak semestinya yang Allah suka. Tetapi perkara yang Allah suka, pasti ia baik. Perkara yang Nabi suruh, pasti baik. Perkara yang Nabi larang, pasti tidak baik. Walaupun akal kita mengatakan baik. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Apa Isya? Okay, kita azan doa. Astaghfirullah. Terima kasih boleh bagi hadiah. Allah. Allah.
Okay, kita sambung sikit lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 4 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Jadi apa yang neutral ataupun harus hukumnya akan dibiarkan terbuka tanpa sebarang larangan, ya, sebagai rahmat. Itu pun dicerita dalam khutbah yang lepas. Nah, benda yang clear, ada larangan, maka ia harus hukumnya. Sama juga dalam sabda Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan statusnya hadis hasan. Inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha. Wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakat an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyanin fala tas'alu anha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan pelbagai perkara wajib, maka janganlah kamu mengabaikannya, dan telah menggariskan batas-batas syariat, dan janganlah kamu melanggarnya, dan juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melakukannya, dan juga telah mendiamkan hukum bagi beberapa perkara sebagai rahmat kemudahan buat kamu, dan bukan kerana terlupa, maka janganlah kamu bersusah payah bertanyakan dengan hal-hal yang didiamkan. Jadi bila sebut tentang perkara-perkara yang lal haram, tuan-tuan, sama juga contoh yang diimba oleh Ustaz Dr. Zahuddin sama juga. Ada dua benda yang di-highlight dalam isu tu. Sebahagian benda yang susah, payah dalam agama memang ganjarannya besar. Namun tidak semua perkara dalam agama yang susah, yang senang itu ringan. Contohnya dalam perkara rukhsah. Kita pergi musafir. Ada orang berfikir, nyasi mau rukhsah sebabnya nak semayang 4 rakaat tamam. Sedangkan Allah tu nyuruh kita ngambil yang rukhsah. Jadi akal kita mungkin kita akan mikir, oh dalam keadaan tu aku mesti ambil yang susah. No. Nah, sama je orang pergi haji. Nah, keluar daripada Mina. Nafar awal. Sebagian orang berfikir, oh nafar, bila aku nafar akhir, lebih besar ganjaran aku. Tidak semestinya, tuan-tuan. Dalam agama tu, kita asyik dapat pukul rata. Asal susah, ganjaran mesti besar. Yang senang, oh ganjarannya kecil. No. Nabi SAW bersabda nak, lafaz yang agung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, lebih berat daripada seisi langit dan bumi. Nah, jadi kadang-kadang kita memikir benda yang besar je. Sedangkan ada yang Nabi sebut simple je. Kadang-kadang ada orang kita berfikir, zikir-zikir yang Nabi ajar yang simple, oh si best. Mau zikir yang juta-juta juga. Yang tu pun kena dijelaskan juga dalam masyarakat kita. Sama juga dalam satu hadis menyebut, innalaka minal ajri ala qadari nasabika wa nafaqatika. Sesungguhnya bagi kamu ganjaran pahala berdasarkan kadar keletihan dan belanja ikhlas kamu. Bila kita penat, untuk aurat, walaupun panas, ada ganjarannya. Kita susah payah ke masjid, bukankah setiap langkah kita Allah sediakan ganjaran? Kita selalu dengar di Arab nak wang share nak. Kawan nak pergi masjid jalan kaki, tuan-tuan. Jauh, 1 kilo 2 kilo jalan kaki. Orang madah, ya Syekh, ya Haji, ngembak jom aku ngembak kita ke masjid. Si mau ya dah. Bukankah Nabi telah bersabda katanya, setiap langkah kaki itu akan dinilai sebagai ganjaran. Tangga.
Tangan kita tangga macam ya. Tapi si semua perkara. Si semua perkara. Okey. Jadi ada perkara yang besar, yang susah, ganjarannya besar. Ada juga perkara yang mudah, ganjarannya juga cukup besar. Bergantung atas nas dan dalil. Bukan bergantung atas akal dan logik. No. Agama, ibadah, amalan, jangan letak akal atau logik mendahuluinya. Kena letak dalil dan nas di depannya. Sebab ialah kalau kita meletak logik akal atau logik dan akal kita pada ibadah, lantas kita akan melihat agama yang diturunkan oleh Allah tu macam-macam kurang. Nah, kita mesti nak maulah lebih lagi. Sedangkan Nabi dalam Al-Quran disebut Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah sempurna agama kamu. Maksudnya apa yang Nabi ajar komplit, lengkap, terutama dalam bab ibadah. Okay, janganlah kita coba nak tambah lagi. Okay. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala itu saja yang kita bincangkan dalam bab 33. Kesimpulannya adalah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertama, dalam kita melihat para ulama kita tu, tangga-tangga je lah. Semua yang lokal tu sih bagus. Malaysia tu banyak yang bagus-bagus juga. Jangan melihat yang di luar itu lebih bagus. Nah, kadang-kadang yang lokal pun apa kurangnya. Kita sih nafikan yang di luar, macam di Jordan, Madinah, Masya Allah hebat. Tapi kalau ulama-ulama terkenal yang kita tahu ada nama setidaknya, silakan. Tapi kadang ada ulama yang kita sih kenal, sekadar janggut di tempat, buku punya saya nulis, di kalangan kepakaran punya sakda, hanya kerana janggutnya lebat, kita ambil terus. Yang kedua tuan-tuan, jangan menggunakan akal semata-mata dalam menilai agama. Kena ada panduan daripada para asatizah kita yang benar dalam mengajak agama. Dan terakhir, jangan ta'assub dalam bab agama, tuan-tuan. Kena adil. Jangan hanya melihat pada pandangan orang-orang yang kita suka, lantas orang kita tidak suka, orang yang kita rasa bukan aliran kita letak jauh-jauh dalam agama kita. Dan last but not least, kita tuan-tuan mencari kebenaran dalam amalan dan keikhlasan serta keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya aku betul, kau salah. Aku paling ramai, kau paling sikit. Lantas kita akan terperangkap dalam belitan iblis. Wallahu taala a'lam. Itu saja dapat dikongsi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya sudahi dan tangguh dulu dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.